Okey, hai. Berjumpa lagi kita pada minggu ini di topik olahraga asas tetapi acara merejam lembing. Okey, kita akan tengok di sini teknik pegangan lembing. Okey, teknik pegangan lembing merupakan salah satu faktor yang boleh menentukan jarak yang baik dalam rejaman lembing. Faktor yang boleh menentukan jarak yang baik dalam rejaman lembing. Okey, nampak yang cikgu telah highlight tu. Okey, seterusnya terdapat 3 teknik pegangan iaitu gaya Amerika, gaya finish dan gaya fork. Ini merupakan teknik-teknik pegangan dalam rejam lembing. Okey, gambar di bawah ini akan menunjukkan teknik-teknik pegangan lembing. Maksudnya slide cikgu seterusnya lah. Okey, teknik pegangan lembing bergantung kepada keselesaan seseorang. Tak semestinya seseorang itu sesuai gaya Amerika, dia tak boleh buat finish. Maksudnya dia boleh buat ketiga-tiga gaya, tetapi mungkin dia lebih selesa dengan gaya pegangan mereka. Contoh, gaya finish ke ataupun gaya fork. Seterusnya. Okey, di sini kita akan tengok teknik-teknik pegangan lembing. Okey, yang pertama di sini, kita tengok. Sini adalah gaya Amerika. Ini adalah gaya finish. Ini adalah gaya fork. Di sini menunjukkan pegangan-pegangannya. Yang cikgu dah tulis, cikgu dah bulatkan sini lah. Ini adalah gaya Amerika. Tengok gripnya adalah pegangannya seperti ini. Okay, ini pula adalah gaya finish. Ini adalah gaya finish. Dan last sekali adalah gaya fork. Fork adalah seperti garpu lah. Ini adalah gaya fork. Dia ada 3 teknik pegangan lembing. Kita akan tengok gaya merejam lembing. Okey, ada beberapa fasa persediaan, fasa lari landas, fasa rejaman dan juga fasa ikut belajar. Sama juga seperti fasa-fasa seperti sebelum inilah, kemahiran sebelum ini, iaitu dalam acara lompat jauh dan lumba jalan kaki. Maksudnya dia ada fasa-fasanya tersendirilah untuk setiap acaranya. Apa itu fasa persediaan untuk merejam lembing ini? Yang pertama, fasa ini dia memfokuskan aspek teknik pegangan. Ini fasa persediaan. Kita fokuskan kepada teknik pegangan dan kedudukan lembing. Maksudnya kamu kena pilihlah gaya mana yang sesuai untuk kamu memegang lembing tersebut. Itu adalah fasa persediaan lah. Okey, kedudukan lembing yang sesuai akan memberi kesan kepada jarak rejaman. Okey, maksudnya perkaitan di antara kedudukan lembing akan memberi kesan kepada jarak rejaman. Itu adalah di dalam fasa persediaan. Seterusnya kita akan tengok aspek-aspek yang perlu diberi perhatian semasa merejam dalam fasa persediaan tadi. Okey. Yang pertama di sini seperti yang dibagi tahu adalah pilih teknik pegangan yang sesuai serta selesa. Maksudnya pilih teknik pegangan yang sesuai serta selesa di antara daripada 3 teknik tadi, iaitu gaya Amerika, finish dan fork. Okey. Seterusnya, lembing perlu merentasi tapak tangan yang dominan. Maksud cara kamu pegang lembing lah di antara tapak tangan kamu ni. Okey. Seterusnya, tapak tangan akan menghadap ke atas. Maksudnya kamu merejam, dia menghela ke atas. Dan seterusnya, siku tangan yang memegang lembing menghadap ke hadapan. Itu adalah aspek-aspek yang perlu diberi perhatian semasa merejam dalam fasa persediaan. Okey. Kita
Tengok lagi, masih lagi sambungan aspek-aspek yang perlu diberi perhatian semasa merejam, masih lagi di fasa persediaan. Berdiri dalam kedudukan badan yang tegak dan selesa. Seterusnya, lembing dipegang pada paras atas bahu dalam kedudukan bersudut 40 darjah. Itu adalah sudutnya lah. Sudut juga mempengaruhi jarak rejaman kamu. Bagaimana lembing kamu pergi dan terpecah di tanah. Okey, seterusnya, bahagian hadapan lembing disasarkan ke arah kawasan rejaman. Okey, seterusnya, pandang ke arah kawasan rejaman. Itu adalah fasa persediaan. Okey, ini adalah fasa persediaan dalam buku teks. Ini dalam buku teks kamu ada cara-cara ini. Cara dia memegang. Maksudnya ini adalah atas bahu lah cara pegangannya. Melebihi atas bahu. Itu lembingnya lah. Seterusnya, kita akan fasa lari landas. Kita akan tengok fasa lari landas. Okey, fasa ini penting bagi menghasilkan kelajuan yang maksimum dan terkawal untuk melakukan rejaman. Yang kalau tadi tu fasa persediaan betul, memfokuskan cara kamu memegang ataupun teknik yang kamu pilih untuk keselesaan dalam memegang lembing. Jadi fasa ini dia akan penting untuk menghasilkan kelajuan yang maksimum. Kelajuan yang maksimum dan terkawal untuk melakukan rejaman. Okey, seterusnya, fasa ini juga akan menghasilkan daya bagi mendapatkan jarak rejaman yang lebih jauh. Yang cikgu highlight ni lah, menghasilkan daya bagi mendapatkan jarak rejaman yang lebih jauh. Maksudnya dia ada perkaitan lah di antara satu sama lain, di antara setiap fasa itu dengan fasa-fasa yang lain. Okay. Kita akan tengok pula aspek-aspek penting yang perlu diberi tumpuan ketika merejam dalam fasa lari landas tadi. Okay, yang pertama, pegang lembing pada aras kepala selari dengan permukaan trek. Yang kedua, pandang ke arah kawasan rejaman serta mulakan larian secara terkawal. Maksudnya tak adalah kamu berlari bersepah-sepah bawa lembing tu ke kanan, ke kiri, ke hulu, ke hilir. Maksudnya kamu lari tu straight lah. Maksudnya terkawal. Seterusnya, tingkatkan kelajuan untuk menghasilkan daya. Sebab itu kita akan tengok setiap acara balapan ataupun padang yang diambil, padang lah yang diambil, mereka akan mengambil jarak. Maksudnya ada jarak larian untuk meningkatkan kelajuan. Sama juga macam acara-acara sebelum ni lah yang kita dah bincang, seperti lompat jauh. Dia juga ada fasa lari landas, betul? Seterusnya, tangan yang bebas dibengkokkan dan menyilang badan pada aras muka. Menyilang badan pada aras muka. Jangan pula kamu letak dekat hidung kamu ke. Okay? Itu adalah aspek-aspek penting yang perlu diberi tumpuan ketika merejam pada aspek lari pada fasa lari landas. Alright, seterusnya, berlari secara lurus diikuti dengan langkah terakhir yang lebih panjang. Itu aspek sambungan tadi lah. Seterusnya, lentik badan ke belakang serta berat badan dipindahkan ke kaki belakang. Seperti gambar inilah. Seperti gambar ini. Maksudnya berat badan kamu dah dipindahkan ke kaki belakang. Contohlah ini kaki depan kan. Ini depan dan ini merupakan kaki belakang yang cikgu bulat ni. Dan seterusnya kamu akan lepaskanlah. Itu dia fasa seterusnya. Okey. Lentik badan lah, badan dalam keadaan melentik. Okey, seterusnya pada langkah terakhir, tumit kaki hadapan menekan ketek diikuti dengan menyilang kaki. Crossover. Itu adalah aspek-aspek pada yang perlu ditekankan pada fasa lari landas. Pindahkan daya dari kaki ke tangan sebelum memasuki fasa rejaman. Ini tadi adalah fasa lari landas. Okey, seterusnya,
Ini fasa lari landas. Ini yang dinamakan crossover tadi. Nampak tak perlakuan nombor 3 tadi? Ini yang dinamakan crossover tadi. Okey. Ini adalah fasa-fasa lari landas. Yang pertama tadi dari hasil persediaan tadi adalah fasa persediaan yang satu, kedua dah get ready, yang ketiga kamu dah crossover, lari landas. Okey. Seterusnya kita akan tengok pula fasa rejaman. Okey, fasa ini pula akan memfokuskan apa? Okey, pada fasa ini pemindahan daya berlaku, pemindahan daya berlaku dari bahagian kaki ke bahagian tangan. Fasa rejaman maksudnya tadi masa fasa lari landas daya berlaku di bahagian kaki, maksudnya kamu berlarilah, berlari untuk mendapatkan kelajuan maksimum. Apabila kamu masuk pada fasa rejaman, perpindahan tenaga, maksudnya kamu akan menggunakan lebih banyak daya pada bahagian tangan. Sebab sudah masuk fasa rejaman. Seterusnya, hal ini akan menghasilkan kelajuan yang maksimum ketika rejaman lembing dilakukan. Nampak tak perkaitannya? Okey. Seterusnya, sudut pelepasan yang sesuai juga turut memberi kesan terhadap jarak rejaman. Setengah atlet mungkin dia lebih suka lebih dari 40, 45, 50 darjah semua tu. Jadi sudut-sudut setiap pelepasan akan memberi kepada kesan terhadap kelajuan ataupun jauhnya rejaman seseorang. Okey, itu fasa rejaman. Seterusnya kita akan tengok aspek-aspek pada fasa rejaman ini. Yang pertama, lembing berada pada kedudukan bersudut 40 darjah. Ini adalah sudut yang sesuai lah untuk mendapatkan rejaman yang jauh. Okey. Yang kedua, tumit kaki hadapan menekan ke trek serta badan dikilas ke sisi. Okey, seterusnya kilaskan badan ke sisi dan belakang dengan menggunakan tangan bebas dan daya rotasi pinggul. Okey. Seterusnya, lentik badan ke belakang untuk mendapatkan daya. Ini adalah aspek-aspek pada fasa rejaman. Seterusnya, tolak lembing ke belakang serta tarik ke atas dan ke hadapan untuk melakukan rejaman. Cikgu rasa kamu memang pernah tengok acara rejam lembing ini bagaimana dilakukan, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin masa pada sukan tahunan ataupun kejohanan-kejohanan yang telah berlangsung kebelakangan ni, yang sebelum ni yang dah habis sebelum ni adalah Olimpik, dan yang sekarang yang tengah berlangsung adalah Paralimpik. Semuanya ada acara-acara seperti ini yang dipertandingkan. Cikgu harap kamu tahulah bagaimana cara perlakuannya. Okay. Seterusnya, pindahkan berat badan ke kaki hadapan. Ini dah masuk fasa rejaman tadilah. Seterusnya, lepaskan lembing pada kedudukan bersudut 40 darjah ke ataupun sehingga 45 darjah dengan tangan yang lurus ke hadapan. Kamu tengoklah sasaran. Tengok hadapan. Okay, ini adalah fasa rejamannya. Tadi nampak tak perpindahan tenaga dari kaki sini, dia akan pindah ke tangan. Seperti inilah. Okey. Selepas itu, fasa rejaman kamu tarik lembing ke belakang. Tarik ke belakang dan masuk je fasa ataupun kawasan rejaman dan kamu akan lepaskan lembing. Terusnya kita akan tengok fasa ikut lajak ataupun follow through. Fasa ini penting bagi mengekalkan keseimbangan badan serta mengawal kelajuan selepas lembing direjam. Mengekalkan, maksudnya setiap fasa penting dan fokusnya adalah berlainan setiap fasa. Okey, jadi untuk fasa ikut lajak ini adalah untuk mengekalkan keseimbangan badan serta mengawal kelajuan selepas lembing direjam. Itu adalah fasa ikut lajak. Seterusnya,
Hal ini bagi mengekalkan kelajuan larian serta memastikan rejaman yang dilakukan tidak dibatalkan kerana memijak atau melepasi garisan kawasan lari landas. Selalunya dalam fasa ikut lajak ni, pada fasa ikut lajak ini, selalunya atlet dia akan terlebih keluar dari kawasan rejaman lah. Selalunya kakinya akan lebih dan memijak garisan yang tidak sepatutnya lah dalam masa lari landas. Jadi fasa ikut lajak ini pentinglah untuk kamu mengekalkan keseimbangan badan serta mengawal kelajuan. Itu yang dinamakan dengan fasa ikut lajak. Okey, jadi kita akan tengok pula aspek-aspek yang ditekankan dalam fasa ini. Okey. Yang pertama, sebaik sahaja lembing dilepaskan, langkah setapak ke hadapan dan mendarat dengan sebelah kaki. Jadi pada fasa ini, kekuatan kaki adalah sangat penting. Imbangkan badan dengan kaki yang sebelah lagi. Seterusnya, rendahkan badan bagi mengimbang dan menstabilkan kedudukan badan. Dan seterusnya, kawal pergerakan supaya tidak melepasi garisan lengkung bulatan. Kalau kamu melepasi garisan lengkung bulatan ini, rejaman kamu secara automatically akan terbatal. Seterusnya, pandang pergerakan lembing. Okey, itu adalah aspek yang perlu diberi tumpuan ketika merejam ataupun pada fasa ikut lajak ini. Jadi kita akan tengok ini adalah gambar fasa ikut lajak. Kita tadi fasa rejaman kita dah lepaskan lembing. Jadi fasa ikut lajak kamu hendaklah berhenti sebelum garisan putih ni, lengkung bulatan inilah. Andai kata kamu terlebih ke sini, jadi rejaman kamu akan secara automatically batal. Okey, itu adalah fasa ikut lajak. Tengok teknik lakuan penuh cara merejam lembing. Nampak tak? Yang pertama, step 1, 2. 1, 2, 3, 4 adalah fasa apa? Fasa persediaan. 1, 2 adalah fasa persediaan. 3, 4 adalah fasa lari landas. 3, 4, 5 ni adalah fasa lari. 3, 4 adalah fasa lari landas. 5, 6 adalah fasa rejaman. Dan 7 adalah fasa apa? 7 adalah fasa ikut lajak. Jadi dia ada dibahagikan kepada 4 fasa, betul? Okey. 1, 2. Okey. 1, 2. 3, 4. 5, 6 dan 7. Okey, jadi itu adalah pembahagian fasa-fasa dalam merejam lembing. Jadi sampai di sini sahaja topik ataupun kemahiran olahraga asas yang kita sentuh pada minggu ini, iaitu merejam lembing. Jadi cikgu berharap kamu dapat faham serba sedikit input ataupun ilmu pengetahuan tentang merejam lembing ini secara teori. Sehingga kita berjumpa lagi pada pengajaran seterusnya. Okay, bye.